علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد أفلح من زكاها. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan, yakni membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkannya, yakni mengotorkan jiwanya. Asy-Syams 9 dan 10. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah. 100% puji-pujian hanya kena pada Allah. Dan pada hakikatnya, semua puji-pujian datangnya daripada Allah sendiri dan pulang atau patah balik atau kena kepada dia sendiri juga. Begitulah dari segi hakikatnya. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan majlis pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bagi pengajian jarak jauh, sepatutnya untuk Surau Sungai Nyor, bagi tahun yang ke-10 kali yang ke-270. Hari ini Ahad 12 April, kita masih dalam kawalan pergerakan. Namun begitu, tarbiyah dan pengajian kita tetap diteruskan dan kita buat secara langsung, secara live. Sebelum ini pun sudah 3 pengajian kitab Ihya sepanjang tempoh PKP ini. Kita buat kuliah gantiannya ataupun kuliah sambungannya. Yang pertama, pengajian kitab Ihya untuk Masjid PGA Ipoh. Kita mensyarahkan kitab Cinta Allah. Yang kedua, pengajian kitab Ihya untuk Surau Sungai Kerang, juga mensyarahkan kitab Cinta Allah. Dan yang ketiga, untuk Surau Sungai Baru, kita mensyarahkan kitab Aqidah, Khawaid Al-Aqaid. Kitab-kitab ini berada dalam kitab induk Ihya Ulumuddin. Jadi PKP ini sama sekali tidaklah membawa maksud habislah dakwah. Tidak juga membawa maksud tak boleh nak berdakwah dah. Tidak membawa maksud dakwah terhenti dan sebagainya. Apa juga ruang dan teknologi yang ada kita gunakan untuk meneruskan program dakwah dan tarbiyah kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, biasanya dalam pengajian di Surau Sungai Nyor ini, di Surau An-Nur ini, saya menyediakan 2 atau 3 hadiah untuk cabutan bertuah lah bagi para hadirin. Tapi bila kita buat secara live ni tak adalah hadiah-hadiahnya. InsyaAllah tunggu habis kawalan pergerakan ni baru ada semula. Dan setiap kali kuliah pun kita edarkan nota-nota kuliah lah untuk hadirin. Kali ini tak adalah. Saya buat satu yang tak berapa sempurna pun. Banyak catatan-catatan. Lebih kurang 18 muka surat, separuh kertas A4. Tak dapatlah nak kongsi kali ini. Jadi, sebagaimana biasa, sebelum kita meneruskan perkongsian untuk hari ini, kita imbas sedikit perkongsian dalam kuliah sebelum ini. Hari ini, kitab latihan qalbu kita masuk kali yang ke-6, syarahan kali ke-6. Jadi kita imbas sikit perkongsian dalam syarahan kali ke-5 sebelum ini. Yang pertama, secara ringkasnya, jalan rohani. Jalan rohani ini ialah jalan perang. Walau apa pun nama dia. Kita nak sebut jalan makrifah kah, jalan mengenal diri kah, jalan apa-apa nama pun lah. Ini adalah jalan perang. Sebab itu di dalamnya ada mujahadah.
Jadi kita berperang dengan siapa? Kita berperang dengan kehendak hawa nafsu. Kita berperang dengan syaitan. Sama ada syaitan dalam kalangan jin ataupun syaitan dalam kalangan manusia sendiri. Dan kita juga berperang dengan medan, yakni persekitaran kita, keadaan kita. Jadi tarbiyah kitab latihan qalbu ini, sebenarnya dia nak menyediakan jiwa kita agar teguh untuk melalui medan perang tersebut dengan jayanya. Itu dia punya maksud. Dan kalau kita imbas baliklah kepada yang pernah mengikuti perkongsian Tuan Hafiz kita dalam Risalah Burung karya Imam Al-Ghazali dulu, di sana ada dia ceritakan medan-medan jihad yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih jauh dalam perjalanan kerohanian ini. Yang kedua, perkongsian kuliah yang lalu tentang sifat marah. Sifat marah ini dia ibarat anjing pemburu. Jika sifat marah ini dididik dengan jalan yang betul, ia akan bertindak mengikut arahan. Bila nak serbu haiwan buruan, bila nak berhenti, di mana nak gigit haiwan buruan itu, seberapa banyak, seberapa kuat nak gigit haiwan itu. Kalau tidak, dia tak boleh nak ikut arahan. Time dia serbu tak kena, dia gigit pun tak kena tempat, silat-silat haiwan tu pun dah pecah-pecah dia gigit dan sebagainya. Begitu jugalah dengan nafsu kita. Nafsu ini dia perlu dididik, diasuh, ditarbiyah sebagaimana anjing pemburu tadi. Sekiranya nafsu kita ini dididik dengan taurat yang betul, dengan jalan yang betul, dia sesuai untuk kita guna mengikut keadaan. Bila nak guna, bila nak dilepaskan, bila nak dihalang dan sebagainya. Begitulah juga dengan sifat marah. Kita tarbiyah dengan cara yang betul, kita boleh gunakan dia sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya, mengikut lunas-lunas agama. Yang ketiga, sifat marah ni, dia nak kena buang kah? Jawapannya tidak. Pelajaran kesufian pun tak suruh buang. Yang disuruh ialah meletakkan sifat marah ini sesuai dengan tempatnya. Hal ini kerana marah ni mesti ada. Dia mesti ada pada diri kita. Tak boleh nak dibuang. Dan marah ini tersimpan, lalu ia dikeluarkan pada tempat yang sesuai mengikut kehendak agama. Dan kedudukan sifat marah ini, sifat marah yang benar itu, dia terletak di tengah-tengah antara sifat pengecut dan juga sifat berani membabi buta. Dia tengah-tengah, cantik kedudukan dia. Itulah marah yang sebenar. Kalau kurang marah tu, sepatutnya marah tetapi tak marah, yang ni pengecut. Kalau terlebih pula marah dia tu, yang ini membabi buta, dah melampau. Jadi marah ni mesti ada pada kita, tak boleh dibuang. Dia diasuh supaya dia duduk tengah-tengah dan boleh digunakan mengikut lunas yang dikehendaki oleh agama. Yang keempat, bolehkah akhlak kita ni diubah? Sebahagian orang kata akhlak ni tak boleh diubah. Sebab Allah dah bagi tu tak boleh berubah. Macam rupa kejadian kita lah, tak boleh nak diubah. Jadi sebenarnya boleh diubah. Dan contoh akhlak yang terbaik tidak lain tidak bukan ialah R-Force juga R4S. Rasulullah SAW, 4 orang sahabat dia yang utama dan juga sahabat-sahabat besar yang lain. Inilah contoh akhlak terbaik wali-wali Allah paling utama dalam kalangan umat Islam ini. Dalam usaha kita nak mengubah akhlak ini, kita akan jumpa 4 jenis manusia. Satu jenis, iaitu manusia yang jahil dan lalai. Yang ini mudah kita nak ubah. Dengan sedikit tunjuk ajar, dia boleh berubah akhlak dia ke arah yang lebih baik. Jenis yang kedua, manusia yang jahil dan sesat. Jahil dan sesat ini susah sikit nak diubah. Jenis yang ketiga,
Manusia yang jahil, sesat jalannya, bukan sesat akidah tu, sesat jalannya, dan juga dia fasik. Jahil, sesat dan fasik. Yang ini lagi susah nak diubah akhlak dia. Yang keempat, orang yang jahil, sesat, fasik, lagi jahat. Yang ini kata Imam Al-Ghazali, hampir-hampir tak boleh nak diubah dah akhlak dia. Huraian tentang hal ini kena tonton semulalah kuliah-kuliah kitab latihan qalbu kita yang sebelum-sebelum ini. Yang kelima, macam mana nak dapatkan akhlak yang baik? Ada dua cara. Cara yang pertama, iaitu dari segi hakikatnya, akhlak yang baik ini kita peroleh melalui kurniaan Allah. Yang ini dari segi hakikat wilayah kerja Allah, kita jangan persoal. Kerana kerja Allah tidak akan dipersoal, kerja kita yang akan dipersoal. Oleh sebab itu kita yakin sahaja. Yakin kita terima, jangan disoal-soal. Itu wilayah hakikat. Cara yang kedua nak mendapatkan akhlak yang baik ialah dari segi syariat. Yang ini wilayah kerja kita. Dari segi syariatnya, nak dapatkan akhlak yang baik ini, dia ada riadah dan ada juga mujahadah. Riadah dan mujahadah. Riadah ini maksudnya latihan. Ada latihan-latihan yang kena buat untuk kita dapat akhlak yang baik. Dan mujahadah ini lebih kurang maksud dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh. Dapatlah akhlak yang baik. Ya, ada riadah, ada mujahadah. Tentang riadah dan mujahadah ini, kita kena faham, tubuh manusia ini pada asalnya lemah. Kita lahir-lahir dulu lemah, tak ada lahir-lahir boleh terus berjalan, boleh terus bercakap, boleh terus buat kerja berat, semua tak boleh. Pada asalnya kita lemah. Kemudian sedikit demi sedikit, tubuh fizikal kita ini dia menjadi kuat. Dari semasa ke semasa melalui asuhan. Bagi pemakanan, bagi didikan, bagi tarbiyah dia, makin lama makin kuat. Sampailah kita besar. Begitu jugalah dengan tubuh kita yang rohani. Tubuh fizikal ini asalnya lemah, kemudian dia jadi kuat. Disebabkan ada torik dia punya asuhan dia. Jadi tubuh kita yang rohani, yang ini qalbu, yang berkait dengan roh itu, dia juga kalau nak sempurna, nak cantik, nak kuat, dia kena ada asuhan dia, ada torik dia. Asuhan tubuh kita ni sangat kita pentingkan. Tetapi kadang-kadang asuhan tubuh yang rohani itu kurang kita bagi perhatian. Nak besarkan tubuh badan kita yang lemah tadi ni, kita usaha sungguh-sungguh. Tapi untuk besarkan, cantikkan, kuatkan, sihatkan tubuh yang rohani itu, yang tu kurang sikit. Kurang kita buat. Di mana pelajaran dia tu? Dalam pelajaran akidah tauhid dan dilanjutkan dengan pelajaran tasawuf. Yang keenam, kita nak lawan dan tundukkan kelakuan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik itu memang bagus. Tetapi ia sangat susah. Akhlak-akhlak yang tak baik yang ada pada kita ni, kita nak kalahkan dia tu, nak tundukkan dia tu, sangat susah. Kata Imam Ghazali, pendapat Imam Al-Ghazali, lebih mudah lagi kalau kita terus melakukan akhlak yang baik. Daripada kita sibuk nak lawan akhlak yang tidak baik, lebih baiklah lagi kita terus melakukan akhlak yang baik. Dengan cara itu, kita tak perlu susah payah sangat nak lawan akhlak yang tidak baik. Jadi lebih mudah lagi kalau kita terus melakukan akhlak yang baik, tak perlulah nak bersibuk-sibuk melawan dengan akhlak-akhlak yang buruk. Contoh, kita ni ada sifat sombong, sifat ego. Nak buang sombong dan ego ini memang sangat susah. Kalau kita nak usaha buang, memang boleh. Bukan buang, tunduklah. Nak tundukkan dia tu, memang boleh. Tapi susah dan masanya panjang. Pada pandangan Imam Al-Ghazali, kita ambil jalan yang lebih mudah lagi. Yang ni kita terus bersikap merendah diri. Biasakan bersikap merendah diri, automatik yang sombong ego tadi, dia tertunduk dah.
Ini jalan yang lebih mudah. Umumnya, penyakit-penyakit diubati dengan lawan dia. Jika penyakit itu jenis penyakit panas, tabib-tabib akan bagi tahu kita ubat dia jenis ubat yang sejuk. Sekiranya penyakit kita itu kita ditangkap oleh sejuk, maka tabib-tabib, doktor-doktor bagi tahu nak mengubat dia dengan ubat yang panas. Begitulah sebalik. Jadi nak lawan kehendak hawa nafsu ini, kita kena berusaha memilih apa yang tidak diberkenan oleh kehendak hawa nafsu kita. Pilih lawan kepada dia tu. Samalah dengan akhlak. Akhlak kita ini dirawat dengan lawan kepada dia. Contoh dia, sifat kedekut. Cara nak rawat dia, kita membiasakan diri kita pemurah, membiasakan memberi. Secara automatik sifat kedekut tadi dia akan berkurang. Contohnya lagi, sifat malas. Nak lawan sifat malas ni susah. Cara yang lebih mudah, kita membiasakan diri kita rajin. Sifat sombong, macam kita sebut tadi, kita biasakan diri kita merendah diri. Itu jalan yang lebih mudah. Yang ketujuh, ubat asas untuk penyakit-penyakit qalbu umumnya sama. Nak rawat penyakit hati ini yang semua orang ada ini, ubat asas dia sama. Tetapi ubat lanjutan dia, ubat selepas itu, biasanya berbeza mengikut keadaan si pesakit. Lain-lain orang, lain ubat lanjutan dia. Macamlah kita ni demam, sakit kepala, ubat biasa-biasa kita ambil paracetamol kan. Bila kita pergi jumpa doktor, dia bagi ubat asas dulu yang biasa. Bila penyakit kita tu tak berkurang juga, dia bagi ubat yang lebih kuat. Bila penyakit kita berlanjutan, dia akan bagi rawatan dan ubat yang lebih khusus. Macam itulah. Tak sama, berbeza. Ada orang dia sakit kepala demam sebab penyakit A. Ada orang sakit kepala demam sebab penyakit B. Ada orang penyakit C dan seterusnya lah sampai Z. Lain-lain. Seseorang doktor mengkhususkan ubat bagi pesakitnya dengan mempertimbangkan banyak hal. Contohnya usia si sakit, kerja si sakit, kesihatan sedia ada bagi si sakit, tahap sakit dia setara mana, dia duduk kawasan mana, dia punya saiz badan dia macam mana. Jadi ubat-ubat yang diberi itu berbeza. Ubat asas sama, tapi ubat lanjutannya berbeza. Sekiranya satu-satu orang doktor itu dia rawat semua orang sakit ini dengan ubat dan kaedah yang sama, maka dia ini akan bawa mudarat. Dia boleh menyakitkan lagi orang dan silap-silap boleh membuatkan orang meninggal dunia. Orang tu sakit kepala dan demam sebab sakit A, dia bagi ubat jenis A. Orang ni demam sakit kepala sebab penyakit B, dia bagi ubat A juga. Orang tu sebab penyakit C, bagi ubat A juga. Ini boleh bawa mudarat. Contoh kita bagi hari itu, sang kancil diminta untuk jadi cikgu mengajar anak haiwan-haiwan. Kalau sang kancil ni jenis tak bijak, dia akan sediakan satu sistem tarbiyah yang sama semua. Asas semua sama, kita tahu. Asas berbaris, asas menggerak-gerakkan badan, semua sama. Tapi latihan selepas itu, latihan lanjutan dia tak boleh sama. Kalau semua nak kena memanjat, maka anak badak tak boleh memanjat. Kalau semua nak kena berenang, ada haiwan-haiwan tak boleh berenang. Kalau semua nak kena terbang, ada anak haiwan tak jenis terbang. Jadi latihan asas, tarbiyah asasnya sama, latihan lanjutan dia berbeza-beza. Sebab itulah kalau kita kenang-kenangkan, dalam tarikhah Ghazaliyah ini, amalan-amalan asas dia tak banyak. Yang ada zikir harian sikit saja, kemudian bacaan 10 harian sikit je. Kita sikit je amalan dia, sikit je. Kerana apa? Kerana selepas itu, dia punya tarbiyah lanjutan dia tu mengikut keadaan orang itu. Tak boleh nak sama, kerana manusia ini berbeza.
Tak boleh kita kata orang ni mula-mula belajar, okey, zikirnya 1000 sehari. Kemudian sampai tempoh tertentu, okey, naik pula 7000 sehari. Amalan dia begini. Sampai tempoh tertentu pula, okey, naik 70000 sehari. Amalan dia semua sama. Sedangkan manusia ini dia berbeza-beza, tak boleh sama. Jadi tarbiyah asasnya sama, tarbiyah lanjutannya tu mengikut pandangan mursyid dan orang-orang lama dalam tarikhah itu. Dulu kita pernah bentang kitab wirid. Salah satu kitab yang berada dalam kitab Ihya. Kitab Ihya ni ada 40 kitab, salah satu dia kitab wirid. Dan wirid yang dimaksudkan di sini bukanlah bacaan-bacaan tu. Wirid ni ialah tempoh waktu yang ada dalam sehari-hari. Untuk siang ada 7 pembahagian waktu. Maksudnya ada 7 wirid. Malam ada 5 wirid. Jadi kitab wirid ini dia nak mengajar kita bagaimana cara untuk mengisi wirid-wirid ini, tempoh-tempoh masa ini mengikut kesesuaian. Jadi wirid ni bukanlah bacaan, tapi tempoh waktu yang ada yang perlu diisi dalam 24 jam ini dengan pengabdian kepada Allah. Cara mengisi tempoh-tempoh wirid ini berbeza antara manusia, walaupun amalan asasnya sama. Contohnya amalan fardu dia samalah dengan solat berjemaah, dia semua sama. Tapi cara mengisi itu berbeza. Untuk orang-orang biasa-biasa, orang-orang awam, lain cara pengisian dia. Imam Ghazali bagi tahu dalam kitab itulah. Untuk ahli ibadah, orang-orang abid, lain cara mengisi dia. Untuk orang-orang ilmuwan, orang-orang alim, untuk ulama dan seumpamanya, lain cara pengisian dia. Untuk ahli-ahli tauhid, lain cara pengisian dia. Begitulah seterusnya. Jadi jika tuan-tuan berpeluang, belajarlah kitab wirid dalam kitab Ihya. Kita tengok macam di sekolah-sekolah, pendidikan asasnya umumnya sama, sekolah rendah sama. Bila lepas sekolah rendah, dia mula pisah. Mengikut kecenderungan, mengikut pertimbangan-pertimbangan tertentu lah. Ada sekolah biasa, ada sekolah agama dan lain-lain. Kemudian bila sampai peringkat yang lebih tinggi lagi, dia punya pengisian pun lain-lain. Selepas tingkatan 3, dia ada pilihan-pilihan mata pelajaran yang berbeza-beza. Bila sampai lepas tingkatan 5, aliran-aliran yang berbeza pula bila dia sambung nanti. Dia tak boleh semua orang sama je. Kerana potensi manusia ini berbeza. Yang ke-8. Apakah kerugian yang akan berlaku sekiranya kita punya qalbu ini bermasalah ataupun berpenyakit? Yang kita faham, apabila tangan kita sakit, kita susah nak buat kerja. Tak dapat nak buat kerja. Kalau mata kita sakit, susah nak memandang, nak melihat, nak menengok. Kalau mulut kita sakit, susah nak bercakap, susah nak bersuara, susah nak menelan makan. Kalau qalbu kita sakit, apakah kerugian dia? Antara kerugian dia, kita susah nak mendapatkan kebenaran. Kita susah nak mendapat akan hikmah. Kita susah nak mendapat akan ma'rifah, nak mendapat akan mahabbah, nak mendapatkan amal ibadah, nak mendapatkan zikrullah dan sebagainya. Di situ bahayanya. Di situ ruginya. Jadi rugi sangatlah bila tak dapat ma'rifah, tak dapat kebenaran, tak dapat hikmah. Rugilah. Yang ke-9, kata Imam Al-Ghazali, dan tanda mengenal itu ialah mencinta. Tanda ma'rifah itu ialah cinta. Tanda ma'rifah itu ialah mahabbah. Bila kita dah kenal sesuatu yang sangat indah, mustahil tak akan datang cinta. Jadi kalau kita betul satu orang yang ma'rifatullah, kita tentu akan mahabbah akan Allah. Mustahil dia tak datang mahabbah. Sesiapa yang mengenal Allah, kata Imam Al-Ghazali, sesiapa yang ma'rifatullah, nescaya, maksudnya pasti ia akan mencinta. Jadi sekarang ini kalau kita rasa dah makrifah dah, tapi tidak ada cinta akan Allah, ataupun lemah akan cinta akan Allah, ataupun menolak cinta akan Allah, artinya makrifah dia itu bermasalah, tanpa dia sedar.
Macam mana nak tahu qalbu kita ni berpenyakit? Kata Imam Ghazali, jalan dia mudah sahaja. Apabila kita ada mencintai sesuatu lebih daripada cinta akan Allah, qalbu kita sedang berpenyakit. Tak perlu tunggu kita ni buat dosa, jadi orang fasik, buat maksiat. Kalau kita ada mencintai sesuatu lebih daripada cinta akan Allah, berpenyakit dah tu. Maksudnya kita kena belaka dan kena berubat dengan cara agama. Apakah maksud cinta? Cinta ni maksud dia kita banyak ingat dalam diri kita, dalam keadaan kita suka. Yang tu cinta. Jadi dalam sehari-hari, apakah yang paling banyak kita ingat dalam keadaan kita suka? Adakah Allah? Kalau Allah maksud dia penyakit hati kita ni bagus. Tapi kalau selain Allah, dalam sehari-hari kita paling banyak ingat dan dalam keadaan kita suka, itu maksudnya hati kita, qalbu kita berpenyakit. Yang ke-10, bagaimanakah cara untuk mengenal kekurangan diri? Secara ringkasnya, yang pertama dengan cara berguru. Yang kedua dengan cara berikhwan, berkawan dengan orang-orang yang nak selesaikan masalah yang sama juga. Yang ketiga, dengan cara kita menimbang-nimbang apa pandangan musuh, apa kritikan musuh, apa kata-kata musuh terhadap kita. Kerana dalam kata-kata musuh ini kadang-kadang tersembunyi perkara-perkara yang benar. Sebab kawan-kawan yang baik dengan kita, dia tak akan kritik kita dengan benda yang benar. Kadang-kadang tu kan sebab dia takut kita terasa hati. Musuh kita dia hentam 100%. Dalam yang dihentam 100% tu, yang tak benar tu banyak, tetapi kadang-kadang terselit sesuatu yang benar. Dari situ kita ambil untuk perbaiki diri. Yang keempat, dengan cara kita bergaul dengan manusia. Apabila kita bergaul dengan manusia lain, dari situ kita dapat tengok kelakuan manusia. Di situ kita boleh kenal kekurangan diri kita. Okay, sekarang masuklah pelajaran untuk hari ini. Tadi tu imbas kembali. Okay, para penonton yang dikasihi sekalian, sambungan syarahan kitab latihan qalbu bagi kali yang ke-6. Apakah untungnya menahan diri daripada mengikut kehendak hawa nafsu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, dan menahan dirinya daripada hawa nafsu, sesungguhnya jannah tempat kediamannya. An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Jadi bagi orang yang menahan diri daripada menurut kehendak hawa nafsu, insya-Allah akan mendapat jannah. Apa pentingnya masuk ke dalam jannah ni? Kita kan ahli sufi, jannah ni tak mau ambil tahu dah ni. Sebenarnya kita nak menjadi orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik di akhirat nanti, kesudahan kita nanti, kena masuk ke dalam jannah. Di luar jannah tak akan dapat status abrar itu. Dan seterusnya, kalau kita nak jadi orang-orang yang mukharrabin, orang-orang yang hampir di sisi Allah, kena masuk ke dalam jannah juga. Di luar jannah tak boleh dapat. Seterusnya, lebih tinggi lagi, kita nak dapat redha Allah, iaitu yang lebih besar daripada jannah itu sendiri. Yang tu pun kena masuk ke dalam jannah, kena melalui jannah. Di luar jannah tak boleh dapat pada kesudahannya. Dan kita nak dapat kenikmatan tertinggi memandang akan Allah, yang itu pun kena melalui jannah juga. Kalau tak masuk jannah, tak dapatlah perkara-perkara tersebut. Jadi abrar pun tak dapat, jadi mukharrabin pun tak dapat, redha Allah pun tak dapat, memandang Allah pun tak dapat. Jadi penting ke tidak jannah ni? Penting. Jangan kata tak penting, nak buang terus. Penting. Sabda Nabi SAW, mujahid, yakni pejuang, ialah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk taat akan Allah Azza wa Jalla. Riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan kata Imam Al-Ghazali, telah bersepakat para ulama dan hukama bahawa tidak ada jalan kepada kebahagiaan akhirat selain daripada mencegah nafsu daripada keinginan dan menentang segala nafsu syahwat.
Jadi kita nak dapatkan jannah dan yang seterus-terusnya yang kita sebutkan tadi, nak dapatkan taat, nak dapatkan kebahagiaan akhirat, kena tundukkan hawa nafsu. Di situlah untungnya kita menahan diri daripada mengikut kehendak hawa nafsu. Sekiranya kita tak menahan diri, kita tak dapat yang disebutkan tadi. Manusia ini terdiri daripada 4 jenis. Yang pertama, orang yang terbenam qalbunya dalam ingat akan Allah. Ia tidak memandang kepada dunia selain daripada yang penting untuk meneruskan kehidupannya sahaja. Dia ambil apa-apa yang daripada dunia ini yang penting, sekadar untuk dia lalui. Jenis ini termasuk orang-orang siddiq, orang-orang siddiqin. Tidak sampai kepada tingkat ini selain dengan latihan yang panjang dan sabar atas segala keinginan pada waktu yang lama. Ini orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang siddiq. Mereka ini tenggelam dalam ingat akan Allah. Yang kita ni lebih banyak tak ingat akan Allah dalam sehari-hari kan. Jenis yang kedua, orang yang terbenam dunia dalam qalbunya. Jenis pertama tadi, dia tenggelam dalam Allah. Jenis kedua ni, dia tenggelam dalam dunia. Dan tidak lagi tinggal zikir dalam qalbunya selain sebutan dengan lidah, bukan dengan ingatan qalbu. Di mulut dia tu banyak sebut lafaz-lafaz zikir. Kadang-kadang di hati dia pun sebut lafaz zikir, tetapi dia tidak dalam keadaan ingat akan Allah. Apatah lagi yang kurang sebut. Ini termasuk orang-orang yang binasa. Jenis yang ketiga, orang yang berbuat untuk dunia dan agama bersama-sama, tetapi lebih banyak bahagian agamanya. Maka orang ini umumnya tak boleh tidak akan datang ke nar, akan datang ke neraka. Tetapi ia bebas daripada neraka dengan segera, menurut banyak ingatnya kepada Allah dalam qalbunya. Kalau dia masuk dalam neraka pun sangat sekejap. Dan kita semua ni memang akan mendatangi neraka dulu. Termasuklah Nabi Muhammad SAW sendiri. Bilakah masanya? Masa nak melintas titian. Sebab titian itu berada di atas daripada neraka. Jadi semua orang akan pergi ke neraka. Bukan masuk, sekurang-kurangnya pergi, melintas. Jenis yang keempat, orang yang berbuat dunia dan agama bersama-sama, tetapi lebih banyak dunia dalam qalbunya. Orang sebegini lagi lama tinggal di dalam neraka. Ni 4 jenis manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kenikmatan kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah sebentar, hanyalah sekejap. Sebab akhirat itu selama-lamanya. Tak tahulah panjang mana, tak boleh tunjuk dengan tangan panjangnya. Tapi kalau dunia ini tak lama, seumur hidup kita saja. Kalau kita ni usia sampai 100 tahun, lepas tu mati, 100 tahun tu sikit. Nak banding dengan yang selama-lamanya macam tak ada bandingan. Tak boleh nak banding pun. Sebab tu dikatakan dunia ini hanyalah sebentar, sekejap saja. Dia orang yang bijak, dia akan lebih memilih akhirat yang selama-lamanya itu. Kata Imam Al-Ghazali, sesiapa yang diperdebatkan hitungan amalnya di lapangan kiamat nanti, maka sesungguhnya ia telah memperoleh azab. Azab ni tak perlu tunggu masuk dalam neraka. Bila kita diperdebatkan, maksudnya dipersoalkan kita punya kitab amalan tu dengan masa yang panjang. Diperdebatkan maksudnya ambil masa panjang. Yang itu sudah azab, kata Imam Al-Ghazali. Sebab nak menunggu itu sangat jenuh dan seksa. Kita ni sepatutnya kita target kita supaya tidak diperdebat, tidak dipersoalkan pun. Harap-harap sampai ke situ. Kitab kita tu tidak dipersoal, yang tu cantik. Tak ada hisap. Dan kalau dipersoalkan pun janganlah sampai diperdebatkan. Soal sikit-sikit selesai. Kalau diperdebatkan, itu sangat masalah. Nak tunggu sana ribu-ribu tahun, tunggu di situ saja.
Menjinakkan kehendak hawa nafsu itu seumpama menjinakkan burung yang liar. Kita tangkap burung liar, kita nak jinakkan dia. Kita kena menjauhkan ia daripada kebiasaannya. Mula-mula, kalau ikut cerita Imam Ghazali, burung itu hendaklah dikurung dalam sangkar yang gelap dan ditutup kedua-dua matanya. Ni contohnya nak tangkap burung pemburu ke burung helang kan, contohnya. Jadi kena asingkan dia dulu, hingga kan burung itu tidak terasa hendak terbang lagi dan ia lupa akan naluri terbang dia. Disebabkan dia terkurung tadi tu, naluri dia nak terbang tu mula-mula membentak, tapi makin lama makin kurang. Kemudian burung itu dibiasakan ia dengan makanan daging oleh tuannya, sehingga ia jinak. Tuan dia hulurkan daging. Lama kelamaan dia dengan tuan dia tu akan ada satu perhubungan. Kata setengah orang, burung ni dia biarkan berlapar dulu untuk tempoh seketika. Bila dia dah lapar tu, masa itu kita bagi makanan. Dia akan ambil makanan tu. Lama kelamaan dia akan membina hubungan dengan tuan dia akan jinak. Sampaikan apabila ia dipanggil, ia menyahut. Dan apabila ia mendengar suara tuannya, nescaya ia kembali kepada tuannya. Sampai setara itu. Ketika itu bolehlah dia nak bawa burung ni ke mana-mana, nak bawa memburu ke. Sampaikan ke peringkat kita panggil, dia datang. Dia dengar suara tuannya, dia bagi respon. Begitulah juga dengan kehendak nafsu syahwat. Burung yang liar tadi dijinakkan dengan cara yang begitu. Kehendak nafsu syahwat yang liar pun mesti dijinakkan. Caranya sama juga, iaitu dengan menjauhkan dia daripada kebiasaannya. Kalau burung tadi, kebiasaan dia terbang bebas, kita kurung dia supaya dia terjauh daripada kebiasaan dia. Lama kelamaan dia akan jinak. Nafsu syahwat pun macam itu. Kebiasaan kita duk buat, kita jauh, berkurung sekejap. Jangan buat kebiasaan tu. Lama kelamaan insya-Allah akan jinak. Mula-mula dengan khilwah dan uzlah. Macam burung tadi lah, duduk dalam sangkar tu, dia berkhilwah dan beruzlah lah tu. Kemudian biasakan ia dengan memuji Allah, dengan berzikir, dengan berdoa dan seterusnya sehinggalah ia jinak. Itu cara nak menjinakkan nafsu syahwat, nak menundukkan nafsu syahwat. Nak tundukkan burung yang liar macam itu, nak tundukkan nafsu syahwat pun lebih kurang macam itu juga. Latihan yang sebegini memang pada permulaannya berat bagi seseorang murid, tetapi akan terasa nikmat pada kesudahannya. Ibarat orang nak berhenti merokok lah kan. Dia kena menjauhkan kebiasaan itu. Mula-mula memang berat, tapi kesudahannya tu okey. Ibarat bayi yang mahu diceraikan susu. Budak kita nak bagi cerai susu, kan kesusah. Ia akan menangis dan menolak makanan yang diberikan kepadanya sebagai ganti susu. Dia dah biasa kita suakan susu, kali ni nak bagi makanan, dia tak mau. Dia tetap nak dengan susu. Jalannya adalah secara perlahan-lahan jauhkan budak ni daripada susu dan biasakan ia dengan makanan. Lama kelamaan ia akan mengikut, ia akan menurut. Bahkan sampai satu ketika bila dia dah selesa dah dengan makanan, dibagi susu pun tak mau. Sebab dia seronok lagi dengan makanan. Begitu juga lah dengan haiwan tunggangan, kuda liar ke, semua cara macam tu juga. Asingkan dia, jauhkan dia daripada kebiasaan dia. Kemudian adalah proses tarbiyah dia, lama kelamaan dia akan jinak. Hawa nafsu pun macam tu. Jadi kita ingatlah, umur kita ni adalah sangat sedikit kalau nak dibandingkan dengan masa kehidupan di akhirat. Jadi orang-orang yang berakal, tentunya mereka lebih rela menanggung sedikit kesulitan dalam masa yang sebentar untuk mendapatkan kesenangan yang bertahun-tahun yang selama-lamanya. Ringkasnya, mujahadah dan riadah masing-masing manusia adalah menurut perbezaan keadaan masing-masing. Dan yang terakhir, untuk kitab latihan qalbu pada hari ini,
Apakah tanda-tanda kebagusan akhlak? Yang ini orang yang mengikut halaqah usrah satu umat ni dah lalui belakang dah ni. Sebab ada dalam kita punya anugerah berwangian cinta. Okay, apakah tanda-tanda akhlak kita ni dah makin okey? Banyaklah tanda-tanda dia. Imam Ghazali dia petik beberapa. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya orang mukmin, yakni orang beriman itu, dia menyukai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ni nak senang, sepatutnya kita pun suka juga kalau orang lain pun mendapat kesenangan. Tak boleh nak pentingkan diri sendiri. Jangan kira hendak melepaskan diri sendiri sahaja, orang lain pun nak juga. Jadi kalau kita ada perasaan macam itu, maksud dia akhlak kita semakin bagus. Contohnya lagi, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang memuliakan tetamu, maksud dia akhlak dia tu semakin bagus. Sabda baginda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi kebagusan akhlak ni dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Bukan benda barang main-main. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetangganya, maksudnya jiran-jirannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda baginda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap yang baik-baik ataupun berdiam. Ada dua pilihan saja, cakap benda elok-elok, duk diam. Yang ini susah nak buat. Kebanyakan orang susah nak buat. Riwayat Bukhari dan Muslim juga. Jadi dalam kitab Ihya ini, Imam Ghazali dia bagi contoh yang itu. Kalau kita ni dah ada tanda-tanda bagusnya akhlak kita, kita ni akan suka apa kita dapat, orang lain pun dapat juga. Yang kedua, kita ni jenis orang yang memuliakan tetamu. Jenis yang ketiga, kita ni jenis orang yang memuliakan jiran-jiran. Yang keempat, kita ni jenis orang yang cakap yang baik-baik saja ataupun duduk diam. Yang tak baik dia tak cakap. Itu antara tanda-tanda dia. Jadi kesimpulannya, akhlak ini dia boleh diubah. Daripada tak elok jadi elok, daripada kurang baik menjadi lebih baik, daripada baik menjadi cemerlang. Nak mengubah dia ini ada jalan dia, cara dia, tarik dia. Jadi kita kenalah berusaha untuk mengubah akhlak kita menjadi lebih baik, memandangkan hati kita semua ada penyakit, tak terkecuali. Semoga kita terpilih dalam kalangan orang-orang yang akhlaknya baik di sisi Allah, dan akhirnya nanti kita nak menuju kepada Tuan punya akhlak itu. Kita punya Maqsidul Aqsa, Maqsidul Asna itu. Wallahu a'lam. Jadi penonton sekalian, kitab latihan qalbu kita setakat itu sahaja dulu pada pagi yang mulia ini. Sekarang kita nak sambung ke pengajian kitab Bahaya Lidah.